Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi pada petang ini. Moga-moga dengan pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi yang kita baca setiap hari, zikir dan doa yang kita pelajari, moga-moga ada pengajaran yang kita perolehi dan bertambah amalan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Saya nampak ahlan-ahlan Nurasiah Ahmad, Zimadun, Salabiyah Sa'ad, Ummi Zayhadi, Arif Taib, Nazifah Abdullah, Safiyah Sapian, M. Nasir Harun, Asna Darus, Nurazia Mukhtar, Fatimah Cikmat, Ummi Akashah, Maryamah Zakaria, Aniza Umar, Rohini Ani, Syarina Uthman, Fauzan Muhammad, Laitun Absah, Aminah Hitam, Galik Spirit, Razita Abdul Manaf, Ana Sukaimi, Nurul Hidayat, Yaya Lia, Kamiza Muhammad Amil, Ayahman, kemudian Ija Rahman, Nurizita Rifin, Fatimah Cikmat, Syamsiah Nur Hashim, dan juga Alawiyah Abdullah, Yaya Lia, Syakirah Ismail, Haliza Irahman, dan juga Habibah Abdul Aziz, Siti Syamil, Masria Maria, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk tag rakan-rakan yang lain, bantu untuk sebarluaskan. Moga-moga perkongsian selama 30 minit ataupun lebih sedikit ini adanya sedikit sebanyak manfaat untuk setiap daripada kita. Hari ini kita telah tiba pada kitab yang ke-11. Kita telah tiba pada kitab yang ke-11. Pada kitab yang ke-11 ini, Imam Nawawi membawakan tajuk kitab yang ke-11, Kitabu Adhkaril Jihad. Kitab berkenaan tentang zikir-zikir yang berkaitan dengan jihad. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, lalu mohon sahabat-sahabat catat muka surat 357, kitab yang ke-11, zikir-zikir berkaitan dengan jihad. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan di ruangan komen muka surat 357, kitab yang ke-11, zikir-zikir berkenaan tentang jihad. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Amma adhkaru safarihi wa ruju'ih fasayati fi kitabi adhkari safari insya'allahu ta'ala. Kata Imam Nawawi, adapun zikir-zikir ketika mana pergi jihad ataupun pulang daripada jihad, zikir berkenaan tentang pergi dan pulang, maka itu kami akan masukkan di bawah tajuk zikir-zikir ketika bermusafiran. Berpemergian maksudnya bermusafir.
lalu zikir ketika mana pergi dan pulang daripada sesuatu ekspedisi, daripada sesuatu rombongan, maka itu Imam Nawawi akan masukkan dalam bab musafir. Sedangkan yang khusus dalam bahagian ini kami akan paparkan secara ringkas. Lalu ada beberapa bab dan juga beberapa fasal dalam kitab berkenaan tentang jihad ini. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mulakan dengan bab yang pertama, tajuknya Bab Istihbabi Su'ali Syahadah, bab menerangkan bahawa disunnahkan untuk mengharap mati syahid. Sunnah, digalakkan, dianjurkan untuk mengharap mati syahid. Walaupun meninggal dunia di atas tempat pembaringan di rumah, kalaulah dia ada niat untuk mati syahid, dia tetap akan beroleh ganjaran syahid. Lalu di sini Imam Nawawi membawakan 4 potong hadis berkenaan tentang tajuk. Berkenaan, caskan. Yang ni biar warna putih. Lalu berkenaan tentang tajuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengharapkan mati syahid, maka Imam Nawawi rahimahullahu taala bawakan di sini 4 riwayat. Okey, minta maaf sebentar, gelap sedikit. Okey. Okey, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Minta maaf jika ada sedikit sebanyak gangguan pada line dan sebagainya. Maka Imam Nawawi pada riwayat ini pada bab ini membawakan 4 riwayat, di mana beliau nak menerangkan bahawa seseorang yang benar-benar berniat untuk syahadah, untuk syahid, maka dia akan beroleh ganjaran untuk syahid walaupun meninggal di atas tempat pembaringan di rumah. Maka Imam Nawawi bawakan riwayat yang pertama berkenaan tentang Ummu Haram. Ummu Haram adalah adik-beradik dengan Ummu Sulaim. Siapakah Ummu Sulaim? Ibu kepada Anas bin Malik. Lalu kalaulah Ummu Sulaim adalah ibu kepada Anas bin Malik, bererti Ummu Haram adalah makcik kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Maka kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Ibnu Allan, riwayat ini dinukilkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga imam-imam hadis yang lain seperti Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan juga Ibnu Majah. Lalu diriwayatkan daripada Anas. Anas adalah anak saudara kepada Ummu Haram. Maka Anas radhiyallahu taala anha berkata bahawa Rasulullah SAW telah masuk bertamu ke tempat Ummu Haram. Ummu Haram adalah makcik kepada Anas bin Malik, adik-beradik dengan Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik. Sebab itu kita lihat nota kaki yang ke-175. Dalam riwayat yang lain disebutkan Ummu Haram binti Malhan. Sebenarnya bukan Malhan tetapi Milhan. Mim berbaris bawah. Dan beliau adalah isteri kepada sahabat Nabi yang terkenal, yang antara penduduk Madinah yang awal masuk Islam, Ubadah bin Samit. Lalu kata Anas bin Malik, Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Haram, dan pada waktu itu Nabi SAW berehat dan tidur di rumah Ummu Haram. Ada mengatakan Ummu Haram adalah makcik susuan Nabi SAW. Ada mengatakan dengan pendapat-pendapat yang lain. Maka Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Haram dan Nabi SAW berehat lalu tertidur di rumah Ummu Haram. Ketika mana baginda Nabi SAW bangun, maka Nabi SAW tertawa. Dalam riwayat ini hanya disebutkan sekali. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW melakukan itu 2 kali. Maksudnya Nabi tidur, bangun tersenyum. Ummu Haram bertanya, Nabi ceritakan apa yang Nabi lihat. Kemudian Nabi tidur balik dan kemudian Nabi bangun dalam keadaan tertawa gembira. Ummu Haram bertanya dan Nabi SAW ceritakan.
Ketika mana Ummu Haram bertanya, apa yang membuatkan kamu gembira wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, nasum min ummati, ada sekelompok orang daripada kalangan umatku, uridu alayya, mereka diperlihatkan kepadaku, ghuzatan fi sabilillah, dalam keadaan mereka sedang berjuang. Ghuzah, sedang berjuang pada jalan Allah. Lalu di manakah mereka berjuang? Yarkabuna thabaja hadzal bahar, mereka berlayar di atas lautan ini. Mulukan alal asirrah, umpama raja di atas tempat rehat, ataupun umpama raja di tempat persemayaman. Asirrah maksudnya takhta, tempat berehat raja, persemayaman diraja. Maka Nabi SAW sebut, aku gembira kerana ada sekelompok umatku, mereka berjuang dan pada waktu itu berada di atas lautan, umpama raja yang berada di tempat persemayaman, raja yang berada di atas tempat rehat. Maka maksud raja yang berada di atas tempat persemayaman, para ulama hadis pada waktu itu mempunyai beberapa pendapat. Ada pendapat mengatakan ini keadaan mereka di syurga. Hadhihi sifatul lahum fil akhirah. Mereka, orang-orang yang berjuang ini, akan berada di atas tempat rehat, persemayaman umpama raja. Ada mengatakan tidak. Ini menunjukkan mereka-mereka ketika mana berlayar, kerana mewahnya keadaan umat Islam pada waktu itu, senangnya keadaan mereka pada waktu itu, maka kapal-kapal yang mereka naiki adalah sangat selesa, umpama tempat rehatnya para raja, umpama persemayamannya para raja. Lalu itu dua maksud yang ulama hadis seperti Ibnu Allan nukilkan. Sebab itu disebutkan di sini, wal asah annaha sifatul lahum fid dunya yarkabuna marakibal muluk li si'ati halihim wa kathrati adadihim. Mereka akan berlayar umpama raja yang berlayar kerana murahnya rezeki mereka, kayanya keadaan mereka. Maka bila Ummu Haram dengar Nabi cerita tentang orang-orang yang berjuang di lautan, maka Ummu Haram terus berkata, wahai Rasulullah, doakanlah supaya aku termasuk di kalangan golongan tersebut yang berjuang di lautan, yang berada di lautan. Maka Nabi SAW pada waktu itu mendoakan dia. Nabi SAW mendoakan beliau. Sebab itu Ummu Haram radhiyallahu ta'ala anha, kata para ulama sirah, pada tahun 27 Hijrah, ketika mana Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi panglima tentera laut di bawah arahan Khalifah Uthman bin Affan, maka Ummu Haram binti Milhan dan suaminya Ubadah bin Samit telah syahid ketika mana tiba di Cyprus. Beliau syahid ketika mana tiba di Cyprus, dan di sinilah kita nampak bagaimana seorang wanita yang bernama Ummu Haram binti Milhan, semangat syahid dia sangat tinggi, dan pada waktu itu dia minta kepada Nabi agar dia dikolongkan di kalangan orang-orang yang syahid. Kata para ulama hadis, daripada ini menjadi dalil bahawa wanita boleh berharap untuk mati syahid, seperti mana Ummu Haram berharap untuk mati syahid, dan akhirnya beliau syahid ketika mana pada waktu itu tergelincir daripada tunggangan dia, dan pada waktu itu meninggal dunia. Maka beliau syahid di Cyprus ataupun di Qobrus dalam bahasa Arab, dan beliau ditanamkan di sana. Ini adalah Ummu Haram radhiyallahu ta'ala anha. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Imam Nawawi membawakan hadis yang kedua. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah daripada sahabat Nabi Muaz radhiyallahu taala anhu, bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallaha al-qatla min nafsihi sadiqa thumma mata aw qutila fa inna lahu ajra syahid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid, maka dalam riwayat ini menggambarkan bahawa sunnah digalakkan untuk minta mati syahid.
Maka dengan syarat pada waktu itu sadiqah, dia minta betul-betul, bukanlah berpura-pura ataupun main-main. Maka sabda Nabi SAW, keluar daripada lubuk hatinya permintaan itu, kemudian dia meninggal dunia ataupun mati terbunuh, maka dalam apa jua situasi, dia tetap akan mendapat pahala syahid. Maka daripada hadis-hadis ini Imam Nawawi menjadikan dalil bahawa boleh untuk minta mati syahid walaupun wanita sekalipun, dan betapa digalakkan untuk meminta agar dapat beroleh syahid. Riwayat yang ke-567, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kami telah riwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Ibnu Allan, riwayat ini juga dinukilkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man talaba syahadata sadiqa u'tiyaha walau lam tusibhu. Sabda Nabi SAW, sesiapa yang benar-benar minta untuk mati syahid, maka dia akan diberi pahala mati syahid walaupun dia tidak mati sebagai syahid. Contohnya mati dekat rumah ataupun mati dalam keadaan biasa, bukan mati syahid dalam medan peperangan, dia tetap akan mendapat pahala syahid. Masya Allah. Lalu sebab itu dalil-dalil ini, riwayat-riwayat ini menjadi dalil bahawa pentingnya untuk berharap agar beroleh mati syahid. Kerana mati syahid itu ganjarannya, pahalanya, balasan yang menunggu dan menantinya adalah sangat-sangat luar biasa. Riwayat yang terakhir, kata Imam Nawawi warawaina, dan kami juga telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Kata Imam Ibnu Allan rahimahullah, riwayat ini dinukilkan juga oleh Abu Awanah, oleh Abu Daud dan juga Nasa'i serta Ibnu Majah daripada Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in matat ala firashih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memohon dengan benar-benar kepada Allah, apakah yang diminta, agar beroleh syahid, nescaya Allah akan menyampaikannya pada darjat, pada kedudukan, pada tingkatan syuhada, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya, di atas katilnya, di atas tempat pembaringannya. Lalu kalaulah dia benar-benar minta syahid, apapun situasi dia meninggal dunia, dia tetap akan digolongkan di kalangan orang-orang yang syahid, walaupun mungkin tak pernah mengangkat senjata. Maka sebab itu daripada keempat-empat riwayat ini, Imam Nawawi membawa tajuk sunnah untuk meminta, berdoa agar beroleh syahid. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Ya Allah, kurniakan kepada kami syahadah, kesyahidan pada jalanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah doa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bab yang kedua, kata Imam Nawawi, seorang pemimpin, seorang presiden, Perdana Menteri, ketika mana nak menghantar pasukan dia, maka dia kena pesan kepada komander pasukan, general pasukan, panglima pasukan pada waktu itu agar sentiasa bertakwa kepada Allah. Sebab tentera akan ikut kata general, maka general itu mestilah dipesan oleh pemimpin agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nawawi, kami anjuran pemerintah maksudnya zaman kita, Perdana Menteri ataupun Agung ataupun Presiden, kepada siapa? Kepada komander maksudnya general, panglima pasukan, agar selalu bertakwa kepada Allah. Kata Imam Nawawi, kami telah riwayatkan dalam Sahih Muslim. Riwayat ini, kata Ibnu Allan, dinukilkan juga oleh Imam Abu Daud, oleh Tirmizi, oleh Nasa'i dan juga Ibnu Majah daripada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih seseorang untuk menjadi general ataupun panglima pasukan, baginda akan menasihatinya secara peribadi.
Di sini kita mengambil pengajaran bahawa nasihat yang terbaik adalah secara bersendirian, secara peribadi. Lagi-lagi orang yang pada waktu itu mempunyai jawatan dan pada waktu itu dia akan merasa malu jika ditegur di hadapan orang bawahan dia. Maka panggil seperti mana yang Nabi SAW tegur secara peribadi. Lalu apa yang Nabi ingatkan? Agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, memperlakukan pasukannya dengan baik. Kemudian barulah Nabi SAW menitipkan wasiat berikut, pesanan berikut. Sabda Nabi SAW, "Ughzu bismillah, berperanglah kalian dengan nama Allah. Fi sabilillah, pada jalan Allah." Maksudnya janganlah berperang kerana apa-apa tujuan peribadi, nak balas dendam. Jangan. Berperanglah kerana Allah. Qatilu man kafara billah, maka berperanglah kamu pada waktu itu kepada orang-orang yang kepada orang-orang yang menentang agama Allah, yang pada waktu itu ingkar kepada agama Allah. Ughzu, berperanglah kamu, wala taghullu, dan janganlah kamu menipu, wala taghdiru, dan janganlah kamu mengkhianati perjanjian jika ada, wala tumathilu, janganlah pada waktu itu kamu mengerat-ngerat anggota tubuh badan musuh. Maksudnya tamsil, jangan jenazah tu dah mati, mayat tu dah mati, kamu potong apa-apa daripada anggota tubuh badan dia. Wala taqtulu walida, dan janganlah kamu menyentuh membunuh anak kecil. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, dan apabila kamu bertemu dengan musuh kamu daripada kalangan orang-orang musyrik, maka jangan terus serang mereka. Fad'uhum, ajaklah mereka terlebih dahulu kepada 3 perkara, iaitu ajaklah kepada Islam. Kalaulah tak nak, maka perdamaian jizyah. Kalaulah tak nak, yang terakhir barulah mengangkat senjata. Maka ini adalah muka surat 358. Lalu daripada sini kita boleh belajar bahawa seorang pemimpin, dia perlu pada waktu itu untuk beri peringatan agar bertakwa kepada Allah kepada leader-leader, ketua-ketua yang ada dalam tim dia, kepada kepada orang-orang yang ada jawatan lebih tinggi daripada orang lain, supaya mereka bertakwa kepada Allah. Lalu kita boleh pesan ini agar bertakwa kepada Allah dalam orang-orang yang ada jawatan dalam syarikat kita, dalam komuniti kita, apabila kita ada kuasa sebagai pemimpin. Kata Imam Nawawi, bab yang ketiga, sunnah bagi pemerintah, bagi Perdana Menteri, bagi pemimpin, bagi raja dan komander pasukan, ketika mana hendak berperang, pada waktu itu dia sembunyikan tujuan dia. Membelokkan maksudnya menyembunyikan, disembunyikan. Contohnya macam Nabi bila nak pergi ke Badar, ketika mana Nabi SAW nak pergi ke Khaybar, Nabi sembunyikan tujuan dia, supaya pada waktu itu tak bocor maklumat kepada musuh, supaya pada waktu itu tidak bocor maklumat kepada orang yang tidak sepatutnya. Maka kena sembunyikan maklumat. Benda-benda yang confidential jangan pada waktu itu diberitahu kepada seluruh pasukan tentera. Maka kata Imam Nawawi, dalil untuk bab yang ketiga ini adalah apa yang kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah hendak berperang kecuali Nabi akan membelokkan maksud. Warra yuwarri tauriyah, bukan terjemah mudah adalah Nabi akan menyembunyikan maksudnya kepada benda lain. Nabi tak akan cakap Nabi nak pergi ke mana, supaya tidak bocor maklumat rahsia tentera kepada musuh-musuh ataupun orang yang tidak sepatutnya. Kemudian bab yang keempat, bagaimana ketika mana nak berperang, maka galakan untuk mendoakan kepada pasukan tentera, dan pada waktu itu melakukan sesuatu yang boleh menjadi motivasi kepada para tentera. Maka ini berdasarkan firman Allah dalam suratul Anfal ayat 65, Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, harrighil mu'minina alal qital, maka galakkanlah, naikkanlah semangat orang-orang beriman ketika mana nak mengajak mereka berperang.
Kemudian kita lihat riwayat 571. Kata Imam Nawawi, adapun ayat Al-Quran yang kedua sama makna dengan surah Al-Anfal. Maka muka riwayat 571. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika mana Nabi SAW pergi ke Khandaq. Khandaq maksudnya parit. Ketika mana dalam peperangan Ahzab ataupun Khandaq, para sahabat gali parit. Maka Nabi SAW melihat mereka gali parit lama, lebih kurang 6 ke 7 hari. Parit yang dalam, parit yang lebar. Pada waktu itu menggunakan tenaga tangan. Bukannya pada waktu itu menggunakan perkara-perkara yang lain. Maka baginda Nabi SAW telah pergi ke Khandaq. Di sana baginda melihat kaum muhajirin dan ansar pada waktu itu sedang menggali parit pada hari yang sangat dingin. Nabi SAW pada waktu itu nampak para sahabat sedang menggali parit ketika mana peperangan ketika mana peperangan Khandaq. Maka Nabi SAW melihat pengorbanan para sahabat. Maka Nabi SAW nampak mereka dalam keadaan letih. Nampak mereka dalam keadaan lapar. Lalu Nabi SAW mendoakan mereka. Doa yang menaikkan motivasi dan semangat mereka. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenar adalah kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang ansar dan juga orang-orang muhajirin. Maka inilah bab-bab berkenaan tentang jihad. Kita dah selesai dah 3 bab. InsyaAllah esok 4 bab kita telah selesai. InsyaAllah esok kita akan mula masuk kepada bab yang kelima. Berkenaan tentang zikir ataupun adab ketika mana berada di jalan Allah ataupun ketika mana berjihad. Mudah-mudahan adanya manfaat. Saya sebenarnya nak mengingatkan dan mengajak para sahabat, insya-Allah pada malam ni ada kuliah maghrib. Ada kuliah maghrib sempena bulan Maulidur Rasul yang dianjurkan oleh siapa malam ni? Ma'had Tahfiz Ar-Rasyid. Ma'had Tahfiz Ar-Rasyid. Lalu kita akan bermula pada jam 8 malam. Saya akan sharekan link di Facebook page dan juga di Telegram. InsyaAllah jemput sahabat-sahabat yang bersama, yang berkelapangan untuk bersama pada malam ini insyaAllah. Mudah-mudahan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Adhkar ataupun kitab peperangan Rasulullah, boleh tekan link yang berada di ruangan komen. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.